الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا نويت تعلم وتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kata dia, istinja ini satu bab pada menyatakan istinja. Ya, kalau dalam Arab dia kata babul istinja, bab pada menyatakan istinja. Baik, apa makna istinja? Kata dia, istinja itu bahasa Arab. Istinja daripada perkataan istanja, yastanji, istinjaan. Istinjaan tu masdar daripada istanja, daripada istinja lah tu masdar. Baik, jadi daripada bahasa Arab, istinja tu bahasa Arab. Asal ni maknanya pada lurah. Bila sebut asal makna istinja pada lurah tu ialah melepaskan diri daripada benda yang mengganggu ataupun daripada geli. Geli tu benda yang kita jijik lah. Benda yang kita rasa jijik, yang kita rasa luat. Itu namanya geli tu. Atau merunsingkan. Itu pada lurah tu. Maksudnya di sini dalam bab istanja, yastanji, istinjaan ni. Jadi istinjaan tu masdar daripada istanja lah. Istanja, yastanji, istinjaan. Jadi maksudnya di sini istinja tu ialah bercebok. Ni bercebok ni kan, kalau orang belah utara dia kurang faham tu. Bercebok ni orang belah selatan. Orang belah selatan yang banyak kata bercebok tu orang belah selatan sana. Johor, Melaka, tu kata dia bercebok lah. Tapi kalau orang belah utara dia tak kata bercebok. Jadi istinja tu, kalau kita tengok sini kan, kalau tengok dalamnya Arab ni, istinja ni, makna dia pada lurah talabul qata'il adha. Menuntut, memutuskan daripada benda yang menyakiti.
benda yang kita tak suka lah, benda yang merusingkan kita, benda yang meluat ataupun benda yang kita rasa geli, kita rasa jijik. Jadi lepas itu pada luruh tu. Baik, yang dimaksudkan bercebok di sini ni pada istilah syaraknya apa dia? Izalatul khariji an-najisi al-mulawwisi minal farji anil farji bima'in au hajarin. Itu makna dia pada syarak ataupun pada istilah hukum syarak. Izalatul khariji an-najisi. Yang dimaksudkan bercebok tu inilah. Yang dimaksudkan dalam kitab kita baca ni, maksudnya maksud istinja di sini dalam bab istinja ni ialah bercebok. Bercebok tu apa dia? Bercebok tu maksudnya ialah izalatul khariji an-najisi, menghilangkan sesuatu yang keluar yang najis. Sesuatu yang keluar tu najis. Baik, najis yang mulawisi, yang berlumuran. Keluar daripada mana? Minal farji, keluar daripada kemaluan. Jadi disucikan tu, dihilangkan tu anil farji, di kemaluan. Jadi maknanya menghilangkan sesuatu yang keluar yang najis, yang berlumuran. Yang berlumuran maksudnya najis tu melekat-lekat. Minal farji, keluar tu, dia terkeluar najis tu daripada kemaluan, daripada farash. Farash tu wa imma laki-laki ataupun wa imma perempuan lah. Jadi dihilangkan tu, disucikan tu anil farji, di kemaluan. Maksudnya kan kita faham bila kata bercebok tu ialah menghilangkan najis atau menyucikan najis yang keluar melalui kemaluan dan dibasuh di kemaluan tersebut. Itu namanya apa? Itu namanya istinja. Adapun kalau yang keluar tu najis tapi bukan di kemaluan, umpamanya keluar daripada lubang telinga, najis, nanah, darah dan sebagainya, kita pun basuh, basuh nanah yang keluar daripada telinga tu. Adakah itu namanya istinja? Tak, itu tak nama istinja. Istinja tu khusus najis yang kita basuh di kemaluan. Dia keluar najis tu melalui kemaluan dan disucikan di kemaluan. Itu baru namanya istinja. Baik, apa dia alat untuk kita beristinja tu? Bima'in, dengan air. Kita nak basuh najis tu dengan air. Satu. Au hajarin, ataupun dengan batu. Batu tu termasuklah sesuatu yang kesat. Bukan hanya batu tau. Boleh jadi kayu, boleh jadi kertas, tisu, boleh jadi daun, daun kayu. Asalkan sesuatu yang kesat. Sesuatu yang kesat yang boleh menghilangkan bekas-bekas najis. Itu dinamakan apa? Itu dinamakan alat untuk istinja. Sama ada menggunakan air ataupun menggunakan batu. Batu tu kita sebut kinayah. Pada sesuatu yang kesat, yang boleh menghilangkan menghilangkan ain najis. Menghilangkan ain najis. Maka itulah yang dinamakan istinja. Baik. Jaga. Baik. Hukumnya, hukum istinja. Ni dalam kitab yang kita baca ni kan. Dalam kitab yang kita baca ni, kitab idaman penuntut ni, dia sebut hukum tu hanya satu je. Padahal hukum tu, istinja tu dia terbahagi kepada 5. Tak apalah. Sebab tu lah tuan-tuan. Dalam masalah kita mengaji ni kan, jadi kita kena rujuk banyaklah kitab.
banyak tulisan-tulisan ulama tu supaya tidak sempit huraian tu. Sebab tu lah ngaji ni kena banyak bersabar. Jadi jangan gaduh, jangan gopoh-gopoh ni. Kenapa? Sebab banyak lagi benda yang kita nak cari, kita nak tengok. Baik. Jadi dalam kitab ni dia kata hukumnya, hukum istinja tu wajib. Wajib fardu ain atau tiap-tiap seseorang wajiblah. Maka kalau tak buat hukumnya berdosa lah. Okey. Jadi wajib-wajib tu dengan sebab kencing. Jadi bila seseorang tu buang air kecil melalui kemaluan belak depan dia. Jadi tempat keluar tu hendaklah dibasuh. Sama ada kemaluan lelaki ataupun kemaluan perempuan. Jadi kencing ni biasalah sebagai manusia. Memanglah manusia tu akan buang air kecil. Itu wajiblah, namanya manusia macam tu lah. Atau berak. Berak tu keluar najis melalui kemaluan belakang. Jadi kemaluan belakang tu keluar najis yang kita panggil, orang Melayu kata, kita panggil dia berak. Berak tu tahi itulah. Tahi itulah. Atau dia dah berapa dah? Kencing atau berak atau keluar benda yang najis keadaannya basah. Tapi keluar tu mesti melalui kemaluan. Baru namanya istinja. Tapi kalau keluar melalui lain, keluar melalui mulut atau keluar melalui hidung atau keluar melalui telinga, keluar najis melalui mulut, telinga ataupun hidung, kita basuh tu, itu tak dinamakan istinja. Istinja ni ialah khusus untuk membasuh najis yang keluar daripada kemaluan belakang ataupun depan. Baik, tengok ya. Jadi sebab najis tu keluar tu air kencing ataupun najis tu daripada kemaluan belakang atau yang keluar tu benda yang najis keadaannya basah. Basah. Bila basah tu dia berlumuran lah, dia melekatlah pada kulit kita kat kemaluan tu. Seperti contohnya darah dan sebagainya. Tapi ingat, yang kata yang namakan istinja tu darah yang keluar melalui kemaluan hadapan ataupun belakang. Ada pun darah yang keluar melalui kulit, itu kalau kita basuh tak dinamakan istinja. Itu bukan namanya istinja, itu namanya taharah, menyucikan najis. Itu lain. Itu basuh najis tu. Basuh najis tu bukan namanya istinja. Walaupun istinja tu basuh najis juga, tapi najis yang di kemaluan. Najis tu pula keluar melalui kemaluan. Baik. Itu namanya istinja. Itu yang namakan istinja. Sebab tu dalam ni disebutkan, iza kanatin najasatu fi ghairil farji. Jika sekiranya adalah najis itu keluar lain daripada faraj, lain daripada kemaluan. Fahadhihi, dia kata izalatuha takunu bil ma'i wala takfi bil hajar. Tengok. Yang memisahkan di antara istinja dengan basuh najis ni, yang keluar bukan daripada kemaluan ni, yang membezanya apa dia? Ialah kalau basuh najis yang keluar melalui hidung ataupun mulut ataupun telinga, maka yang itu basuh najis kat situ tu tertentu dengan air semata-mata. Dia tidak boleh menggunakan batu ataupun kertas tisu ataupun daun kayu, tak boleh. Yang dibenarkan pada syarat menggunakan batu, tisu, kayu ataupun daun kayu yang kesat ni lah, maka hanya pada istinja sahaja. Tidak boleh pada basuh najis, hilangkan najis yang di badan ataupun yang di tempat lain daripada kemaluan. Tak boleh. Macam contohnya, kita terpegang najis, terpegang tahi contohnya kan. Terpegang. Jadi kan,
Tak boleh ambil batu kaih macam tu, tak boleh. Ambil batu nak gosok-gosok tak boleh. Mesti terpaksa nak menggunakan air. Itulah sempadannya yang dinamakan istinja ataupun yang dinamakan istinja dan menyucikan najis. Baik, dalam ni dia kata hukum menghilang istinja tu ialah wajib dengan sebab dah berak, kencing ataupun keluar satu daripada kemaluan tu yang basah. Okey, baik. Tengok kat sini pun dah tahu dah. Tengok kat sini kan kita boleh bina soalan dah. Dia kata najis tu keadaannya basah. Okey, kalau najis tu keadaannya kering. Najis tu keluarnya kering. Sehingga tidak mulawis, tidak berlumuran. Tidak berlumuran. Adakah hukumnya wajib? Sebab tu tuan-tuan ya, yang kata wajib basuh istinja ni, wajib istinja ni ialah apabila idza kana al-khariju najisan mulawwisan ratban. Tu dalam yang Arab kata macam tu. Apabila adalah yang keluar tu najis. Daripada kemaluan tu yang keluar tu najis. Kemudian mulawwisan. Apa makna mulawwis tu? Berlumuran. Orang Perak kata berselupat. Panggil tak? Ataupun berlumuran. Dan keadaannya ratban, basah. Buat basah, dia basah. Yang tu yang dihukumkan wajib. Dia kata wajib ni bila basah. Tapi ada pun kalau najis tu keluar kering. Bila kata kering, dia tidak mulawis. Dia tidak berlumuran. Adakah hukumnya wajib? Tak. Hukumnya yang kedua pula ialah sunat sahaja. Bila kita faham kata sunat, sekira-kira kalau seseorang tu tidak istinja dengan najis yang keluarnya kering, kering dengan mana tidak berlumuran, tidak mulawisan, maka hukumnya istinja tu hanyalah hukumnya sunat, tidak wajib lagi. Lepas tu dia kata idza kana, yang sunat ni, hukum istinja tu sunat. Okey. Sunat istinja. Okey, bila kata sunat istinja tu apabila idza kana al-khariju najisan, yang keluar tu najis daripada kemaluan tu. Kemudian ghairu mulawwisin, yang tidak berlumuran. Tak berlumuran pun, tak ada pun melekat najis tu pada lubang dubur tu ataupun pada kemaluan hadapan tu, tak ada. Dia kering, keluarnya kering. Kemudian dia tidak berlumuran. Contoh dia bagi sini, dia maksudnya kabak rotin ya bisatin, seperti tahi yang kering, ya bisah. Mana kering, tak ada bekas. Umpamanya kalau kita kata ini kita sebut ni nak bagi fahamnya, seperti orang buang air besar tapi najisnya tu macam tahi kambing tu, seketul yang kering, tak ada berlumuran pun. Maka yang itu hukumnya adalah sunat, tidak wajib lagi. Dia pasal apa tak wajib? Sebab dia tak melekat, sebab dia kering, dia keluar macam tu je, macam tahi kambing tu. Maka itu hukumnya apa? Sunat aja basuh, bukannya wajib. Yang wajib tadi apabila najis yang keluar tu basah dan dia berlumuran. Bila basah maka selalunya berlumuran lah. Dia bagi contoh lagi, dia kabak roti yang bisa tu, tahi yang kering, ataupun dudatin, dudah. Dudah tu apa? Dudah tu ialah ulat ataupun cacing. Cacing tu keluar kering je, maka tidak berlumuran, maka hukumnya sunat. Nak basuh tu hukumnya adalah sunat. Baik. Kemudian itu yang kedua, wajib sunat. Kalau mubahun, harus. Mubah harus. Nak basuh boleh, tak nak basuh pun boleh. Macam mana? Al-istinja'u minal araqi. Araqi tu makna peluh. Apabila istinja
daripada peluh. Macam mana? Kita main atau kita bekerja, peluh kita tu sampai kena kepada kemaluan kita. Jadi orang panggil apa orang panggil tak selesa kita. Jadi macam tu bukan najis pun, peluh aja kena pada lubang kemaluan tu. Maka hukumnya apa? Adakah wajib? Tak, mubah aja. Harus je. Nak basuh boleh, tak nak basuh boleh. Tapi kalau tak basuh kita rasa kita rasa apa? Berlengah tu kita rasa tak selesa. Jadi basuh. Jadi basuh tu harus. Nak basuh boleh, tak nak basuh boleh. Pasal apa? Sebab dia bukan najis. Baik. Makruhun. Makruh. Ni. Ni saya kata kena sabar ngaji ni. Makruh. Istinja tu hukumnya makruh. Baik. Istinja tu yang hukumnya makruh tu bila? Macam mana? Dia kata al-istinja'u minarrihi. Istinja daripada keluar angin. Kita manusia tu biasalah. Jadi kita keluar angin. Jalan belakang ataupun jalan depan. Bila keluar angin tu tuan-tuan, maka kan kadang setengah orang dia kata tak najis lah. Tapi angin tu dia berbau. Dia pun terjadi daripada najis. Dan dia pun ada ain dia. Tapi cuma tak nampak je lah. Maka kan makruh kalau orang tu buang angin, pergi basuh. Buang angin, pergi basuh. Maka istinja macam tu hukumnya adalah makruh. Makruh tu. Kentut je pergi basuh. Kentut je pergi basuh. Itu orang panggil apa? Makruh. Kenapa makruh? Sebab ain najis tu bukan nampak pun. Tak ada pun. Baik. Itu hukumnya makruh. Jadi bila kita tak nampak tu, macam seolah-olah pembaziran pada air tu berlaku. Sebab itulah hukumnya makruh sahaja. Baik. Kemudian yang kelima, muharramun. Muharramun. Muharram tu yang diharamkan, istinja yang diharam. Tapi muharramun tu dia terbagi kepada dua. Satu, istinja tu haram tapi serta sah. Maafsih hati. Serta sah istinja. Tapi hukumnya istinja tu haram. Bila ni? Al-istinja'u bimaqsubin. Maksud tu yang kita curi ataupun yang kita rampas hak orang. Istinja, guna air orang. Kita buang air kecil, tengok orang tu ada paip, kita masuk rumah dia, basuh najis kita dengan paip air rumah dia tu, pada kita tak minta izin pun. Hukumnya haram sebab menggunakan air orang tanpa minta izin. Hukumnya haram. Tapi sah tak istinja tu? Sah. Pasal apa kata sah? Sebab air tu mutlak. Air mutlak. Sah lah. Baik. Itu istinja tu haram serta sah. Ada pula yang haram tapi tidak sah istinja. Tidak sah istinja dengan ni. Dia kata ma'adami sihhati, serta tidak sah menggunakan, hukumnya haram serta tidak sah. Macam mana tu? Al-istinja'u bimuhtaramin kasamaratin. Istinja dengan sesuatu yang dimuliakan. Sesuatu yang dimuliakan. Seperti apa? Makanan. Macam mana ni? Kasamaratin. Seperti buah. Buah tu kesat. Kita pun ambil buah tu, basuh najis kita. Ataupun air buah tu, kita basuh najis kita kat situ. Maka yang tu hukumnya haram. Serta tidak sah. Kenapa tidak sah? Kerana buah-buahan tu tidak termasuk di dalam alat untuk kita beristinja. Ataupun tidak sah istinja tu. Sebab apa? Sebab air buah tu bukannya air mutlak. Kalau air mutlak barulah sah. Ini bukan air mutlak. Jaga tu baik-baik tu. Okey, tengok ya. Jadi hukum dia tu wajib, sunat, mubah, harus, makruh dan haram. Haram tu terbagi kepada dua.
Baik. Okey. Alat buat bercebok. Bila dalam kitab ni kata bercebok, tuan-tuan, kita terus faham kata izalatul khariji an-najisi al-mulawisi minal farji anil farji bima'in aw hajarin. Tu makna dia. Bila kita bercebok tu kita faham dah. Maksud bercebok tu ialah membasuh najis yang keluar daripada kemaluan ataupun yang berlumuran yang keluar daripada kemaluan dicucikan di kemaluan tersebut. Itu namanya bercebok tu. Okay. Jadi ni alat buat bercebok tu ialah air atau batu. Jadi boleh gunalah air ataupun batu. Batu ni kinayah pada sesuatu yang kesat. Bila kata kesat bolehlah. Bolehlah diguna. Atau batu atau benda yang seumpama batu. Jadi bukan hanya tertentu istinja tu hanya dengan menggunakan batu, tak. Bahkan menggunakan sesuatu yang lain daripada batu. Tapi ada syarat, iaitu keras, suci, kasap. Kasap tu mana kesat. Kesat tu mana boleh menghilangkan najis tu. Boleh menghilangkan ain najis. Bekas najis tak boleh. Bekas najis tu tertentu dengan menghilangkannya dengan air. Okey. Kemudian dan bukan daripada benda yang dihormati. Jadi kita guna benda tu bukan benda yang dihormati seperti makanan manusia. Kalau makanan binatang tak apa. Makanan manusia seperti buah-buahan. Jadi ada buah yang kesat. Yang tu tak boleh. Pasal apa? Sebab dia makanan manusia. Kita tak boleh hina dia lah. Itu ya, yang dihormati. Maka tidaklah diluluskan. Yakni tidak dibenarkan istinja tu. Tidak dihukumkan suci istinja tu dengan benda yang cair. Seperti air mawar. Bukan air mutlak lah. Air mawar. Tak boleh. Pasal apa? Sebab air mutlak. Air mawar tu bukannya air mutlak. Dia bukan air mutlak, dia termasuk dalam air yang suci pada dirinya, tapi tak boleh menyucikan benda lain. Okey. Dan cuka. Cuka pun cair juga. Tapi cuka ni tak dinamakan air mutlak. Bahkan dia tu makanan manusia kan. Jadi tak luluskan. Tak lulus macam tidak sah istinja. Bahkan kalau dia tu makanan, haram pula. Okey. Tidak luluskan benda yang najis. Okey. Kena kata, maka tidak luluskan benda yang cair yang seperti mawar dan cuka. Tidaklah diluluskan istinja tu, tak boleh, tidak sah istinja tu, benda yang najis. Benda tu najis. Seperti kan najis ni, dalam ni contoh apa? Seperti batu yang kena najis. Batu yang kena najis ni, dia tidak dinamakan najis, tapi dinamakan batu yang mutanajis. Batu yang terkena najis. Bila kata batu yang kena najis, maka dia tu hukumnya mutanajis. Jadi mutanajis ni boleh dibasuh. Batu yang kena najis, kita suci, kita basuh dalam batu tu. Kita cucikan dia. Maka hukumnya sucilah batu tu. Batu tu bukan najis. Tapi sebabkan dia kena najis, maka dinamakan dia mutanajis. Itu orang panggil batu yang kena najis. Itu ada sesuatu yang najis tu. Ataupun tahi unta yang kering, ataupun tahi lembu yang kering. Tahi unta kering tu dikeras, dikesak tu. Sebab dia daripada daun-daun kayu tu kan. Jadi kita pun istinja dengan tu. Dengan batu ataupun dengan tahi unta yang kering ataupun tahi lembu yang kering. Sedangkan tahi lembu tu najis. Tahi unta tu najis. Bila kata tahi unta tu najis, boleh tak disucikan? Tak boleh. Dia tetap najis sampai kiamat. Tahi unta tu najis. Tak boleh bertukar jadi benda suci. Tahi lembu tu tetap najis. Tak boleh bertukar jadi benda yang suci. Tak boleh. Jadi benda najis tak boleh guna. Dia kena guna benda yang suci, yang kesat. Suci, beku, mana kerah lah. Kasap. Dan bukan daripada benda yang dihormati. Okey.
tidaklah diluluskan benda yang tak boleh nak menanggalkan najis. Patutlah dia syarat tadi apa? Dia syarat tadi tu mestilah kasab. Kasab tu kesat lah yang boleh menghilangkan najis. Kalau benda yang tak boleh menghilangkan najis, dia licin. Ada ya? Dia kata tidak lalukan benda yang tak boleh melanggarkan najis. Seperti tanah yang hancur. Tanah hancur tak boleh. Dia nak apa? Nak digosok pada tempat najis tu, tanah tu hancur. Tak boleh, dia tak hilang. Okey. Tanah yang hancur atau benda yang licin. Tu benda licin tak boleh. Seperti apa? Umpama buluh. Buluh tu licin, dia tak boleh menghilangkan najis. Dia kena kesat. Ya, okey, buluh atau kertas plastik. Kertas plastik pun tak boleh sebab dia licin. Tapi kalau toilet tisu tu ataupun tisu tandas tu, yang tu boleh. Pasal apa? Sebab dia memang nak dikesatkan. Sebab dia memang dijadikan, dia buat dia kesat untuk menyucikan najis. Baik, untuk menghilangkan air najis. Air najis. Adapun bekas najis tu, yang itu tak boleh hilang kecuali dengan air je. Tapi maaf, nanti kita tengok tapi maaf, okey. Tidaklah diluluskan, tak lulus tu tidak sah istinja tu nak menggunakan benda yang dihormati. Benda tu kita ihtiram dia, kita hormatkan dia. Seperti contohnya makanan manusia. Makanan manusia. Jadi dia makanan manusia. Takkan kita nak buat dia tempat cuci najis? Makanan manusia, makanan. Mana contoh dia mana? Seperti seumpama roti kering. Roti kering, roti kan. Orang panggil roti apa? Roti buku yang kering tu. Dia taklah oven sampai kering. Bila kering tu dia keras dan dia kesat. Nak roti tu. Ambil roti tu, buat suci najis. Haram serta tidak sah. Baik, sebab dia benda yang dihormati. Okey. Kemudian kata dia benda yang dihormati. Baik, kemudian okey. Kemudian roti kering yang tiada menjadi arang. Kalau sekiranya roti kering tu dibakar dalam oven sehingga tak boleh makan. Jadi pahit sebab dia dah jadi arang dah. Yang tu bukan makanan dah tu. Yang tu siapa pun tak makan dah. Sebab dah jadi arang. Yang tu boleh. Walaupun dia asal makanan manusia, tapi sebabkan dah bertukar status dia tu, jadi benda yang tak boleh dimakan manusia. Umpamanya tadi, roti yang telah masak overdose, masak tu dah lama sangat dah, sehingga hitam, jadi arang dah. Jadi yang tu tak apa, yang tu boleh kita istinja. Pasal walaupun dia makanan, tapi masa ketiga tu tak jadi makanan dah, sebab dah jadi hitam. Dan seperti makanan jin, sama juga makanan jin. Tak boleh, kita tak boleh nak menyucikan najis, hilangkan najis tu dengan makanan jin. Umpama tulang, tulang tu kesat tu, kita pun ambil tulang tu, sekalipun sudah hangus, tulang ni walaupun dah hangus sekalipun, maka kan tulang tu tetap jadi makanan jin, tetap jadi makanan anak saudara kita daripada golongan jin. Jadi kalau makanan jin tak boleh. Tulang tu makanan jin. Yang saya tahulah, tulang yang dimakan oleh jin tu ialah tulang daripada binatang yang berkaki 4. Kambing, lembu, unta, yang berkaki 4. Ada pun yang kata makan tulang ayam semua tu, yang tu ada khilaf di kalangan para ulama. Kata jin tak makan tulang tu. Setengah kata makan juga. Tu wallahualam lah. Kita tak tahulah macam mana kan. Jin makan tulang pun kita tak tahu macam mana dia makan tulang tu. Sebab dia bukan jenis yang berjirim tu. Dia panggil jismul latif dia panggil. Kita ni jisim yang kasar. Jin tu dia panggil jismul latif. Macam ni dia makan, wallahualam. Baik, tengok ya.
Dia kata tulang tu tak boleh nak suci dengan dia sebab tulang tu makanan jin. Sekalipun sudah hangus, tiada diluluskan, mana tak sah istinja tu. Juga bukan ada buat bercebok dengan dia, beristinja dengan dia, dengan tulang sekalipun dah hangus. Kerana masih lagi nak jadi makanan jin. Tetap jadi makanan jin tulang tu, walaupun dah hangus sekalipun. Tapi tadi sebaliknya kalau makanan manusia, sampailah makanan manusia tak boleh dimakan dah. Barulah namanya dibolehkan beristinja dengan makanan manusia yang tak boleh makan dah. Seperti kita kata tadi, roti buku kerah tu yang dimasak over limit tu sampai jadi hangit. Tak ada orang nak makan dah tu. Itu buang je tu. Yang tu bolehlah istinja. Sebab roti tu dikering. Dia kesat. Jadi kesat. Baik. Okey, tengok ya. Adapun makanan binatang. Makanan binatang. Daun kayu tu kesat. Tapi daun kayu yang kesat tu nak jadi makanan binatang. Lembu makan, kambing makan. Ada pula unta makan. Ada juga. Kuda makan. Tu dia panggil apa ni? Dia panggil makanan seperti rumput. Rumput tu makanan haiwan, makanan binatang. Itu rumput yang kering, kesat tu. Tapi masih lagi jadi makanan binatang. Boleh tak? Okay. Dan sebagainya. Sebagai daripada rumput yang kering tu. Umpama kertas tisu. Harus dibuat bercebok dengan dia. Mana bolehlah kita nak buat bercebok ataupun nak buat istinja menggunakan makanan binatang ataupun kertas tisu yang kesat. Boleh. Boleh dihilang, boleh kita buat buat beristinja dengan dia. Baik. Okey, memadailah bercebok itu dengan air sahaja. Tengok ya. Jadi kan thariqah menyucikan najis ni tuan-tuan, dia ada 3. Dia ada 3 jalan menyucikan najis tu, ada 3. Tiga-tiga ni sah belaka. Cuma di Malaysia ni kita rasanya orang Melayu tak boleh, ada benda yang kita tak boleh buat ni. Tengok ya dalam ni kan. Dia kata memadailah bercebok itu. Memadai itu maksudnya mencukupi pada hukum syarak. Memadai pada hukum syarak. Bercebok atau istinja tu dengan air sahaja. Tak ada guna batu, tak ada guna benda yang kesat. Terus guna air, boleh? Boleh. Atau dengan 3 butir batu. Ataupun kita guna batu, boleh juga. Kita guna batu. 3 butir batu tu maksudnya sunat menggunakan batu tu ganjil. 3, 5, 7, 9, 11 sampailah najis tu hilang ainnya. Ain najis tu hilang. Ada pembekas najis tu, payah nak dihilangkan dengan batu tu. Nanti kita tengok ya. Okay. Atau 3 betul sahaja. Atau dengan 3 penjurunya, 3 penjuru batu. 3 penjuru. Sebetul sebiji batu tapi ada 3 penjuru. Kita guna 3 penjuru tu. 3 sudut tu, 3 bahagian tu. Boleh juga. Tapi dengan syaratnya ganjil lah. 3 penjuru. Sekira-kira bersih dengannya dengan 3 penjuru batu tu, seketul batu je. Tapi dengan 3 penjuru tu sekira-kira bersih. Maksud bersih tu ain najis tu boleh dihilangkan. Hilang ain najis. Sekiranya tidak bersih dengan 3 butir batu atau 3 penjurunya, hendaklah ditambah lagi beberapa butir hingga bersih. Ini macam mana ni? Ini ya. Katalah ini lubang dubur kita ni. Katalah ini lubang dubur kan. Kita buang air besar. Katalah ini lubang dubur kita ni. Baik. Jadi kan, saya contoh tangan kiri pasal tangan kanan nak buat misal ni. Okey, kita ambil batu 3 ketul. Okey, batu 3 ketul. Lubang dubur tu tarik macam tu, pusing situ, tarik. Letak tepi, ambil yang bersih pula. Pula nak tolak ke sini pula. Dah. Tak tepi. Lepas tu 3 kali.
Sekira 3 kali tu, oh air najis dah hilang. Bekas najis hilang tak? Tak, bekas najis tak hilang. Tapi maaf. Yang ni kan, tuan-tuan ya. Saya pernah lah saya baca dekat masjid mana surau kitab ni tuan-tuan. Banyak yang terhairan. Banyak yang kata, boleh ke Ustaz? Gini ya, air banyak. Contohnya, air ada, air banyak. Tapi si fulan tu kan, dia buang air besar, dia tak nak basuh menggunakan air. Boleh ke tak boleh? Boleh. Dimaafkan dia menggunakan batu. Lepas dia istinja dengan batu tu, air najis tu hilang. Bekas najis memang tak hilang. Tu kata bekas najis yang macam tu maaf tu. Dia pun ambil wuduk, dia pergi solat. Boleh tak? Tapi ada syarat lah. Bukan gitu-gitu je. Ada syarat. Nanti kita baca syarat dia. Okay. Nanti kita baca syarat dia macam mana. Kalau nak gunakan batu sahaja, dia kena ada syarat dia. Yang diterima pada syarat. Yang ni pada syarat, pada syariat Nabi Muhammad SAW ni, melalui apa ni Imam kita Syafi'i ni tuan-tuan sekalian. Okay. Jadi 3 penjuru batu tu, satu pusing macam tu. Yang kedua pusing macam ni pula. Lawan, betul pusingnya. 3. Sekiranya okey, dah hilang dah najis tu, dah hilang dah. Okey, memadai dengan 3 tu. Tapi kata dah habis 3, 1. Nak buat lagi. Lepas tu buat lagi 3. Tapi najis masih ada. Air najis masih ada. Tambah lagi jadi 4. Tiba-tiba 4 dah hilang dah. Bila 4 dah hilang dah air najis tu, sunat kita tambah jadi 5 lalukan sahaja. Sunat kita tambahkan jadi 5 pasal apa? Sebab bilangan ganjil tu sangat dicintai, disukai oleh Allah. Lepas tu dia kata sini, dia kata antara 3 penjuru saja. Saya kira-kira bersih dengannya, dengan 3 penjuru tu, hilang air najis tu lah. Air najis tu, mana najis tu dia hilang. Sekiranya tidak bersih dengan 3 butir batu atau 3 penjurunya, hendaklah ditambah lagi berapa butir batu hingga bersih. Lepas tu jadikan bilangannya ganjil. Walaupun dah hilang dah. Dengan 4 butir batu dah hilang dah. Tapi sunat kita tambahkan lagi saja 1. Walaupun dah hilang dah, air najis dah hilang dah. Sunat kita tambah lagi jadi 5. Jadi mengganjilkan bilangan. Itu dia kata. Lepas tu jadikan bilangannya ganjil. Umpama telah bersih dengan 4 butir batu. Bersih dah. Masuk bersih tu, hilang air najis. Bekas najis tu maaf tu. Bekas najis tu maaf. Maaf. Maksud maaf tu apa? Dia ambil wuduk, dia bersemayang. Sah tak? Sah. Maaf pada syarat. Boleh. Walaupun air banyak sekalipun. Walaupun air banyak sekalipun. Tapi dia nak guna batu saja. Boleh. Nak guna kertas tisu saja. Boleh. Baik. Dengar ya. Umpama telah bersih. Dengan umpama tambah 1 lagi. Jadi 5. Kiranya ada tinggal bekas-bekas najis tu. Yang ni bekas-bekasnya, bekas-bekas najis tu ada tinggal. Tidaklah mengapa pada hukum syarak dimaafkan. Maksud dimaafkan apa tu? Syarak luluskan lah. Sekira-kira kalau dia ni kan ambil wuduk pergi semayang. Boleh. Cumanya kan. Cumanya dalam kitab apa? Syekh Umar Khatib Singapura, tuan-tuan sekalian. Syekh Umar Khatib ni dia kelahiran Yaman. Tapi dia berpindah ke Singapura. Dia ni orang alim. Dalam kitab dia kata, maaf tu pada orang yang istinja dengan batu tu. Ni saya nak cerita. Kalau sekiranya ada yang kurang faham ke ataupun ada yang kurang rasa was-was ke, cubalah cari kitab-kitab baca sendiri, tengok macam mana kan. Yang basuh dengan basuh suci istinja dengan batu tu, walaupun air najis tu hilang tapi bekas najis tu tak hilang. Maka tuan-tuan sah dia solat, ambil wuduk dia solat sah. Tapi sah pada dia. Ataupun kita sebut dimaafkan bekas najis tu pada dia. Ada pun pada orang lain tidak dimaafkan. Umpamanya A ni dia istinja dengan batu. Jadi bekas-bekas najis tu ada. Dia pun ambil wuduk, semayang berjamaah.
nak datang B, duduk dekat dia macam ni, kena menempel macam ni. Maka kan tuan-tuan, sembahyang B ni kata Syekh Omar Khatib, kata dia tidak sah. Pasal apa tak sah? Kerana dia berhubung dengan orang yang ada najis. Padahal dia ni dimaafkan ni. Yang ni tak. Yang ni tak dimaafkan. Dia maaf hanya orang yang menggunakan batu saja yang dimaafkan. Ada pun yang B ni datangnya menempel ke sini ni tak maaf. Tengok aja tuan-tuan. Ini ada dalam kitab Syekh Omar Khatib, tuan-tuan sekalian. Yang kata macam tu. Baik. Jadi saya nak kiaskan pada masalah ni tuan-tuan. Nak kiaskan apa? Nak kiaskan tuan-tuan. Minta maaf lah ibu-ibu yang ada anak kecil ni tuan-tuan. Apatah lagi kalau anak tu anak lelaki. Kalau anak perempuan tu ada juga bahayanya. Tapi anak lelaki khusus yang paling bahaya anak lelaki. Sebab orang kita Melayu kita ni kan tuan-tuan. Anak kita ni masuk berkhatan tu bukan masa lepas lahir berkhatan, tak. Dah tunggu besar sikit dah. Ada yang umur 7 tahun lah. Dulu-dulu, bukan kata 7 tahun, 17 tahun pun nak khatan dulu. Pasal apa? Sebab dulu dia sistem dia punya cara tu, budak-budak kecil tak tahan. Sekarang dah budak kecil dah boleh dah. Baik. Jadi kan, kenapa saya kata ni? Banyak saya tengok ni dekat masjid, dekat surau ni kan. Banyak benda yang berlaku tuan-tuan. Kadang-kadang ada tok atuk, dia bawa anak dia pergi, dia bawa cucu nak pergi masjid. Tiba-tiba cucu tu duduk atas riba dia. Sedangkan budak tu kalau lelaki tak masuk jawi lagi, maka kemaluan dia tu menanggung najis. Menanggung najis. Bukan najis tu kena pada dia saja yang batalnya, tak. Kalau dia tu menanggung sesuatu yang najis yang tak dimaafkan. Umpama tadi, budak lelaki tadi ni, dia tak khatan lagi. Bila tak khatan, di kemaluan dia ada najis. Jadi duduk tu duduk. Jadi bila duduk atas riba, atuk dia ni, tidak diangkat tak tepi setengah segera, ataupun dibiar je tu, maka hukumnya batal sembahyang, tuan-tuan. Sembahyang datuk tu batal. Pasal apa? Menanggung najis. Ustaz, itu Sayyidina Ali, itu anak Sayyidina Ali tu, Hasan dan Husain tu, masa Rasulullah datang, dia peluknya, Rasulullah tengah sembahyang, dia peluknya belakang Rasulullah. Oi, tuan-tuan, minta maaf ni nak kata ni. Hasan dan Husain tu, tuan-tuan ya, jangan disamakan dengan anak kita. Kenapa? Hasan dan Husain tu tuan-tuan, telah dikhatankan ketika umurnya 7 hari di khatanan. Anak kita umur berapa? 7 tahun pun belum khatan lagi. 8 tahun pun belum. Kadang-kadang dah masuk sekolah menengah baru nak khatan, tuan-tuan sekalian. Jadi sebab tu masalahnya macam tu. Bukan masalahnya. Itu Hasan dan Husain terpeluk Rasulullah tu. Rasulullah tak tepih pun. Rasulullah tahu Hasan dan Husain tu tidak bernajis. Tidak bernajis. Patutlah bila kata tidak bernajis, Rasulullah biar je. Tak apa. Ada pun kita ni, budak tu pakai pampers. Kalau budak perempuan, pakai pampers pula lagi. Dia kencing dalam pampers tu. Ada kencing, kena pada dia. Duduk atas riba kita pula. Maka tuan-tuan, kita tu menanggung najis. Ada pula kan, itulah. Itulah kata tuan-tuan, kalau kita mengaji kan, apa ni, dengar pula orang yang berhaluan kiri ni, tambah cukup nama, tambah cakap betul-betul nama tu. Ada pula kata, kalau macam tu kita pun tak boleh sembahyang. Pasal apa? Sebab kita pun nanggung najis. La haula wala quwata illa billah. Yang itu tuan-tuan, najis tak zahir. Nak dalam perut tu memang ada najis. Tapi selagi mana dia tidak dizahirkan, dia tetap tak boleh dinamakan najis. Yang dinamakan najis itu apabila telah keluar daripada tempatnya, baru namanya najis. Ada pun dalam perut, bukan najis tu. Dalam perut kita tu, selagi tak keluar, tak boleh kata najis. Tak tahulah tuan-tuan.
Jadi yang saya tahunya gitulah. Jadi katanya, kalau macam tu, kita pun tak boleh solat juga. Pasal apa? Sebab kita pun menanggung najis. Lah, itu bukan nama tanggung. Itu duduk di dalam. Tanggung tu macam satu benda lain najis, datang pada kita. Kita letak atas bahu kita. Atau duduk atas riba kita. Ataupun dia peluk kita macam tu. Baru namanya menanggung najis. Jaga tu baik-baik tu. Nak faham tu kena jaga. Jadi apa kesakitan macam tu? Sebab tuan-tuan, kalau orang tu istinja dengan batu, najis tu air najis tu hilang. Tapi bekas najis tak hilang. Bekas najis tu hanya hilang dengan menggunakan air. Jadi bekas najis tu maaf pada dia je. Tak maaf pada orang lain. Jadi kalau orang lain datang jumpa dan bertempur dengan dia, maka yang dia ni batal. Pasal apa? Sebab bertempuh dengan dia, dia tu makna menanggung najis. Yang tu kena faham tu. Dia kena faham elok-elok tu. Jadi sebab itulah kalau kita tengah sembahyang. Sebab tu dalam masalah ni tuan-tuan, ada yang dukung baby sembahyang, dukung baby sembahyang. Ni banyak ni. Yang tu dalam mazhab Syafi'i tak pernahlah jumpa pula. Itu mazhab mana pun saya tak tahulah. Dukung budak tuan-tuan. Nak rukuk, letak budak tu tepi. Ada pula, ada sikit video yang saya tengok tuan-tuan. Budak, bila dia lepas macam tu, dia jalan di antara sos yang kosong, dia berjalan. Nak bapak budak ni, jalan pula pergi ambil budak tu pula. Allahu Akbar. Ini mazhab mana ni? Bila dia berjalan, beralih tak dada dia daripada kiblat, batal lah. Lagipun dia berjalan tu bergerak berapa langkah berturut-turut. Yang inilah tuan-tuan akhir zaman ni. Macam-macam dipertontonkan oleh Allah Ta'ala pada kita. Kalau kita tak nak mengaji tuan-tuan, tak ada ilmu, penat je lah kita ni. Penat sajalah kita tuan-tuan. Jaga dah. Baik. Okey. Kalau ada soalan, tolong tanyalah lepas ni. Baik, tengok ya. Okey. Kemudian kata dia, okey. Jadilah bilangan ganjil. Umpama telah bersih dengan 4 tambah 1 lagi jadi 5. Kiranya ada tinggal bekas najis itu, tidaklah mengapa. Maksud tak mengapa ni apa? Dimaafkan. Dimaafkan. Tapi najis tetap najis. Cuma dimaafkan pada syarat maaf. Okey. Tengok ya. Ini tengok. Yang eloknya, yang afdalnya istinja tu, bercebok itu, mula-mula dikesat dengan kertas tisu. Apa sebab ni? Nak memelihara tangan kiri ni daripada kena air najis. Jangan sampai kita tangan kita ni, adakah hukumnya haram? Tidak haram. Tapi kita nak menghormati tangan kita ni, jangan kena kepada benda yang najis. Tengok macam mana agama kita ajar kita tuan-tuan. Jadi kan ada orang kata, pakai tisu tu macam bangsa Cina je. Tak, sebenarnya tuan-tuan, itulah jalan orang Islam mula-mula syarak ajar. Nabi Muhammad ajar. Mula-mula kesat dengan tisu dulu ataupun dengan batu. Cucikan air najis tu dengan macam tu dulu. Lepas tu baru guna air. Tu. Dahulu. Kemudian diikuti dengan air. Jika hendak pakai satu sahaja, maka dengan air lah yang lebih elok. Yang abdulnya, kalau kita nak guna satu je, antara batu dengan air, kita nak guna satu je. Apa? Nak guna air, maka itu yang paling afdal. Tapi kalau kita nak guna batu, walaupun dalam keadaan air masih ada sekalipun, boleh ke tak boleh? Boleh. Hukumnya dibolehkan. Cuma afdal ataupun tidak. Sebab itulah yang saya kata tadi kan, kaifiat istinja tu ada 3. Yang pertama, al-jam'u bainal ma'i wal hajari. Menghimpunkan di antara air dengan batu. Mana gunakan kedua-dua sekali. Ini kata afdal ni. Wahiyya al-afdalu. Maka cara yang pertama ni, himpunkan. Jadi gunakan batu ataupun tisu. Kemudian kita guna air. Itu yang paling afdal. Kenapa? Fal hajaru. Maka bermula hajar. Batu tu
ataupun kertas tisu tu yazilu ainan najasati, menghilangkan akan ain najis, hilang ain najis tu. Tapi tuan-tuan, bekas najis tu tak hilang. Jadi air peranannya pula al-ma'u yuzilu asaraha. Adapun bermula air tu menghilangkan bekas-bekasnya. Itu orang panggil kombinasi di antara tisu ataupun batu dengan air. Itu yang paling afdal. Tapi yang kedua, al-iktisaru alal ma'i. Menggunakan hanya air. Tak himpunkan dengan batu. Hanya air semata-mata. Maka wahiyah adna minallati qablaha. Jadi, kalau kita diberi pilih untuk gunakan air dengan batu, maka yang kedua ni menggunakan air semata-mata. Hukumnya apa? Hukumnya afdal, tapi kurang sikit daripada yang pertama. Tu panggil adna minallati qablaha. Kurang sikit daripada yang sebelumnya. Yang sebelum pertama tu yang paling afdal. Okey. Yang ketiga, kata tuan kitab Habib Zain bin Sumait ni, al-iktisaru alal hajari, tersimpan di atas menggunakan batu sahaja. Boleh ke tak boleh? Boleh. Kata dia ni, fayajuzu, maka hukumnya adalah harus. Walaupun air sedang banyak sekalipun, air banyak, tapi saja nak guna tisu. Boleh tak? Ya juz, boleh kata nak dalam ni. Walau, tengok ya. Kata dia, walau ma'awujudil ma'. Walaupun dalam keadaan adanya air. Walaupun dalam keadaan wujudnya air sekalipun. Boleh, harus. Bisyartin kama sayati. Tapi kalau nak gunakan batu semata-mata, atau nak gunakan tisu semata-mata, maka ada syarat. Ada syarat. Tengok apa syarat dia. Tengok ya. Kata dia, okey. Dalam ni kata kena ia menghilangkan air najis serta bekas-bekasnya sekali. Itu yang paling afdal, menggunakan air dihimpunkan dengan batu. Batu dululah, batu guna air. Baik, kemudian jadi ada syarat. Bercebok dengan batu tu, atau seumpama batu tu, kertas tisu ke, ataupun daun kayu yang kesat ke, ataupun sesuatu lain yang kesat lah. Itu mengandungi beberapa syarat. Dalam ni berapa syarat tu? 1, 2, 3. Dalam ni 1, 2, 3, 4. Ada 4. Dalam kitab rujuk ni ada 4. Baik. Jadi bila ada kitab rujukan, jadi kita boleh nak tambah kita punya pengetahuan. Tengok. Yang pertama, syarat nak menggunakan batu ataupun nak menggunakan tisu ataupun sesuatu yang kesat ni, syarat yang pertama, najis yang keluar itu masih basah. Jadi dia melekat tapi masih basah sekira-kira kalau dihilangkan dengan batu tu, sebab dia lembek lagi kan. Jadi boleh nanti kita congkeh dia, buang dia, boleh lah. Kita hilangkan dengan kita tonyong kat situ, hilanglah. Baik, sekiranya dah kering dah. Umpamanya lepas orang tu buang air besar, dia tak basuh pun, dia berjalan dulu sampai kering. Bila kata sampai kering, nak gunakan batu tak boleh dah. Pasal apa? Sebab dah melekat pada kulit. Bila dah melekat pada kulit, nak gunakan batu tak boleh dah. Jadi mudarat pula dah. Masa tu tertentulah nak menghilangkan najis yang kering tu, nak menggunakan air. Baik, yang kedua, ni yang kedua, tiada berpindah ataupun tiada meleleh daripada kawasannya. Kawasan najis tu. Mana kawasan najis tu? Iaitu kalau buang air besar tu, kawasannya papan punggung yang bertangkup ketika berdiri. Tapi kalau papan punggung kat luar tu, najis tu kena pada situ, kena dekat papan punggung tu, maka hukum bila najis tu dah keluar daripada kawasan tempat keluar dia,
anak maka tak boleh menggunakan batu lagi. Anak batu atau tisu hanya boleh digunakan anak pada keadaan najis yang masih ada di kemaluan ataupun di dalam kawasan kemaluan. Anak dekat tempat yang kalau lubang-lubang tu, kalau dekat lubang tu, dekat tempat yang berkedut-kedut tu, jangan lepas keluar daripada tu. Kalau lepas keluar pada tu, maka hukumnya tak boleh guna batu dah. Tak boleh guna batu atau tisu dah. Dia terpaksa menggunakan air. Apatah lagi kalau najis tu sudah meleleh kena kena betih, kena peha, kena kaki. Tak boleh dah. Tu tak boleh dah. Tu tak boleh gunakan batu, tak boleh lah. Yang tu terpaksa menggunakan air. Okey. Tengok ya. Atau daripada kawasan najis tu, kepala zakar. Cakap tu, kalau buang air kecil laki-laki ni, kalau buang air kecil tu, jangan sampai keluar daripada kawasan kepala dia, zakar tu. Kalau dah keluar pada kawasan kepala zakar tu, tak boleh guna batu dah. Selagi air kencing tu, kalau kita kencing lelaki ni, air kencing tu masih berada di dalam kawasan kepala zakar. Yang tu boleh guna batu lagi. Tapi kalau dah meleleh ke tempat lain, maka tak boleh menggunakan batu, terpaksa menggunakan air. Baik. Kemudian syarat yang ketiga, apa dia? Tiada kena najis lain pada tempat najis yang ada itu. Demikian juga cecair yang lain. Walaupun sekalipun suci. Dalam yang ketiga syarat yang ada dua tu. Kalau saya buat macam ni, tiada kena najis lain atau tiada kena sesuatu benda lain pada tempat keluar najis tersebut, walaupun yang kena tu suci sekalipun. Contohnya macam mana? Contohnya ada orang buang air besar di sungai, dia pun bertinggung tepi sungai tu, bila najis tu jatuh, air sungai tu percik kena pada lubang-lubang dia tempat keluar najis tadi ni. Maka yang macam tu tak boleh menggunakan batu. Ataupun najis dia tu terpercik kena najis lain. Pada lubang-lubang tu kena najis lain. Najis lain kena pada situ. Maka yang itu tak boleh menggunakan batu. Terpaksa lah menggunakan air. Tu dia. Baik. Dalam ni dia tambah lagi satu. Dia tambah lagi satu. Ayyakuna ghaira muhtaramin fala yujzi'u al-azmu wa kullu mat'umi adamiyyin. Wa misluhu al-awraqul lati fiha kalamun muhtaramun ka ilmin. Tengok. Bahawa adalah lain daripada yang kalau nak gunakan batu juga ataupun tisu ke apa-apa, jangan ada bahawa adalah lain daripada yang dimuliakan, lain daripada yang dihormati. Kalau dihormati tak boleh. Lepas tu fala yujizu, maka tidak memadai menggunakan tulang ataupun makanan anak Adam. Wa mislu al-awraq. Awraq tu ialah daun-daun kayu. Ataupun kertas-kertas fiha kalamun, kertas yang padanya ada perkataan yang dimuliakan. Tak boleh. Kertas tisu tu ada tulis hadis ke, tulis Al-Quran ke, tak boleh. Baik. Tu hukumnya haram tu. Seperti al-ilmi, seperti ka ilmin. Perkataan berkenangan ilmu-ilmu nak guna kertas tu tak boleh. Okey. Baik. Kemudian okey. Kata dia, jika tiada syarat ini, tertentulah bercebok. Bercebok tu maknanya membasuh najis tadilah. Dengan basuh najis yang keluar melalui kemaluan, dibasuh pada kemaluan tu, mana bercebok tu. Dengan air. Tidaklah boleh dengan batu atau seumpamanya, seumpama batu tu lagi. Tak boleh dah lah. Tak boleh dah. Baik. Kemudian kata dia, dan adab buang air. Ini satu bab pada menyatakan adab buang air.
Okey, ada soalan tak? Ada apa-apa soalan tak? Sebelum kita nak berhenti, seminit 2 lagi ni. Jadi kita buka soalan berkenaan dengan istinja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat saya. Alhamdulillah. Soalan saya berkenaan dengan pendapat daripada ulama yang di Singapura tadi saya. Ya. Yang orang yang solat bersentuhan dengan orang yang membawa yang Najis. Yang tindak ada najis yang istinja dengan tisu atau batu tu. Ya. Kan kalau dari segi hukum dia batal kan? Dia tak batal. Dia tu tak batal. Yang batal orang yang bertemu, yang bertempuh dengan dia. Orang yang menanggung dia. Nak bersentuhan dengan dia. Yang tu yang batal. Sebab menanggung najis. Sedangkan dia tak tahu kan Ustaz? Kalau tak tahu, maka terangkatlah hukum. Kalau tak tahu. Faham tak? Faham. Kalau tak tahu, terangkat. Tak ada apa-apalah. Tak apa-apa Okeylah. Dalam masalah ni kan, katalah ada orang dia tak tahu yang kawan tu istijat dengan batu. Dia pun duduk dekat, last mana duduk dekat macam ni kan. Batal yang ni. Baik, dia tak tahu pun orang ni suci najis dia dengan, basuh najis dengan tisu atau dengan batu, dia tak tahu pun. Maka orang ni kan, adakah sebenarnya batal lah. Tapi dia tak tahu pun. Okey. Ada pahala tak? Maka jawapannya tuan-tuan, terserahlah pada Allah Ta'ala. Jadi adakah wajib dia qada? Tak. Selagi dia tak tahulah. Jadi serah pada Tuhan lah. Serah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi setengah ulama kata, yang macam tu tak dapat pahala, tapi tidak disertai dengan dosa. Wallahualam. Baik, ada lagi? Terima kasih Ustaz. Baik, sama. Lagi ada soalan lain? Tak ada soalan apa-apa? Soalan Ustaz. Ya, silakan. Cik yang pakai pampers kan, lepas tu mak dia solat, dia duduk atas riba. Macam tu, yang tu macam mana kita nak buat Kalau datang budak tu, kita tengah semayang, dia duduk atas riba kita, cepat-cepat kita angkat letak tepi. Tapi jangan sampai nak bergerak anggota lebih daripada 3 kali berturut-turut. Sebab itulah kalau dah ghalibnya anak kita macam tu, kita nak solat, tuan-tuan ya, kalau orang tarim tuan-tuan ya, sebab saya dulu, masa kat tarim dulu, saya duduk di luar, saya bukan duduk asrama sebab saya dah keluarga. Orang yang duduk asrama dia tak tahu. Jadi saya tengok orang-orang tarim yang ada anak kecil tu, bila dia nak semayang, anak tu diikat kakinya dengan tali pada tiang. Jadi budak tu mengangkat-angkat pun tak sampai kena pada dia. Tali tu terikat. Jadi tak sampai. Jadi itu orang panggil di antara usaha dan ikhtiar. Jangan sampai dia mengganggu solat si ibu. Ataupun tuan-tuan sekalian, cari orang lain. Tolong jaga anak ni sekejap. Tolong jaga anak ni sekejap. Kalau kita rasa budak ni tak boleh nak diajar, mana budak-budak kan. Dia tengok mak dia semayang, datang dia pegang dia punya telekong semayang lah, duduk atas riba lah. Yang tu yang boleh menyebabkan batal solat kalau anak tu ada najis. Tadi yang saya sebutkan anak tu lelaki. Kalau anak perempuan simpan najis tak pergi malam tu? Tidak, kecuali dalam masalah kalau pakai pampers. Kalau pakai pampers, anak budak tu tentu dah terkencing dalam pampers tu.
Jadi dia pun datang, duk atas riba kita. Dia tu bernajis. Kita pula menanggung najis. Maka hukumnya batal solat. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Sama. Ada lagi soalan? Silakan. Tak ada? Okey. Ada soalan dalam ruang chat ni. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Sementara menunggu masuk waktu solat, anaknya duduk di atas pangkuan ibu. Yang tu tak ada masalah. Kenapa tak ada masalah? Sebab budak tu duduk dalam keadaan kita tidak solat. Kita duduk lepas solat tunggu waktu untuk sembahyang isyak. Perlu tak ambil wuduk semula? Tak batal wuduk pun. Bukan batal wuduk, walaupun terkena najis sekalipun tidak batal wuduk. Cuba tengok perkara yang membatalkan wuduk. Cuba tengok ke depan tu, nanti kita akan tengok kan perkara yang membatalkan wuduk. Adakah termasuk dalam perkara yang membatalkan wuduk tu terpegang najis? Tak ada. Mana ada? Yang pertama dia kata apa? Keluar sesuatu daripada dua jalan. Yang kedua, nak tidur dalam keadaan papan punggung tidak tetap. Yang ketiga, hilang akal. Yang keempat, bersentuh atau tersentuh lelaki-lelaki dan perempuan. Yang kelima kata dia menyentuh kemaluan manusia, anak Adam. Yang keenam, memegang kemaluan, menyentuh atau memegang lubang dubur manusia. Jadi itu je. Jadi masalah di sini tanya soalan ni Puan Sadiah ni tanya, adakah perlu ambil wuduk? Apakah wuduk dia batal dengan budak tu duduk atas riba dia? Tidak. Tak batal. Walaupun budak tu menanggung najis sekalipun, tidak membatalkan wuduk kita. Wallahu alam. Baik, ada lagi? Ada tuan-tuan ada di masjid. Tapi cerita ni cerita lama lah. Jadi kan di masjid tu banyak tak cicak. Lepas tu seorang ni berjalan dalam masjid, terpijak tak cicak nak solat. Dia pergi turun ambil wuduk. Saya kata kau buat apa lagi ni? Ambil wuduk. Kenapa ambil wuduk? Batal wuduk ke? Tadi terpijak tak cicak, dia kata. Lah, terpijak tak cicak bukannya batal wuduk. Hanya basuh je lah pasal nak semayang tu. Sebab tak cicak tu najis yang tidak dimaafkan. Masuk je apa ni, pergilah basuh, lepas tu semayang lah. Bukan kena ambil wuduk. Adakah batal wuduk dengan terpijak tak cicak tu? Tak. Wallahu alam. Banyak benda yang kadang-kadang kita pun heran tuan-tuan. Kita pun jadi heran. Sampai macam tu sekali masyarakat kita ni kan. Masyarakat kita sampai macam tu sekali. Apa orang panggil? Fardu ain tu masih tak lepas lagi. Fardu ain tak lepas. Wallahu alam. Tak ada dah. Ada lagi soalan? Tak ada. Ada. Baik, insya-Allah akan datang kita akan baca pula adab-adab buang air. Adab-adab macam mana kita masuk tandas, ataupun kita buang air besar, buang air kecil tempat yang bukan tandas. Umpama di tanah lapang, di padang, dalam hutan, balik pokok dan sebagainya lah. Yang tu terpaksa lah. Pasal apa? Kadang-kadang kita berjalan tengah-tengah hutan tu, kita nak buang air kecil atau buang besar. Ada adabnya. Bila kita adab tu, melengkapi adab tu dengan benda yang wajib dan benda yang sunat. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita tangguhkan pengajian kita pada malam ni. InsyaAllah kita akan sambung balik pada masa yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ya azima sultan, ya qadimal ihsan, ya da'iman ni'am, ya katsirat jud, ya wasi'al ata', ya khafiyal lutuf, ya jami' sana, ya haliman la ya'jal. Salli ya rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim wa sahabati ajma'in. اللهم لك الحمد شكرا ولك من فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فرد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخير يسر علينا كل عسير وتسر سألك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى بيان وتفسير حاجاتنا كثيرة أنت عالم بها وخبير اللهم إني أخاف منك وأخاف من يخاف منك وأخاف مما لا يخاف منك الله بحق من يخاف منك نجنا مما لا يخاف منك الله بحق سيدنا محمد أهرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نلقى سقطنا ورجاؤنا اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وسعة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وآمنا من العذاب ونسيب من الجنة وارزقنا نظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.